Makmal histopatologi merupakan makmal yang menerima spesimen tisu dan sel dari badan manusia untuk kajian penyakit. Tisu dan sel ini akan diperiksa dan diproses untuk membolehkan pakar patologi memeriksa tisu di bawah mikroskop untuk diberi diagnosa jenis penyakit. Spesimen tisu yang dihantar ke makmal patologi mestilah berada di dalam bekas yang berisi formalin dan ditutup rapat. Semasa menerima spesimen, petugas di kaunter mestilah memeriksa borang permohonan dan label spesimen agar kedua-duanya sama dari segi nama pesakit, nombor pendaftaran pesakit, label nama spesimen, masa dan tarikh spesimen yang diambil. Selain itu, perlu dipastikan juga borang permohonan lengkap seperti nama doktor yang memohon, permohonan kes segera atau kes biasa. Spesimen yang memenuhi spesifikasi perlu direkod dalam buku daftar utama makmal histopatologi. Spesimen dari kaunter seterusnya akan dihantar ke bahagian makmal rutin. Juru teknologi makmal perubatan di bahagian ini akan memeriksa semula butiran-butiran di borang dan botol spesimen sekali lagi untuk mengelakkan sebarang kesilapan berlaku. Sekiranya memenuhi kriteria penerimaan, JTMP bertugas di bahagian penerimaan akan mengambil template draft yang bersesuaian dengan jenis spesimen dan mengisi butiran-butiran pesakit. Spesimen kemudiannya akan didaftarkan di dalam list untuk diberikan nombor makmal. Sebelum didaftar, JTMP bertugas perlu memastikan semua butiran pesakit di dalam sistem list adalah sama dengan butiran pesakit di borang dan juga botol spesimen. Nombor makmal akan ditulis pada setiap helaian borang, draft dan juga botol spesimen. Setelah selesai bahagian pendaftaran, JTMP bertugas akan menyediakan kaset di setiap spesimen untuk diletakkan hirisan tisu. Kaset tersebut perlulah dilabelkan dengan nombor makmal dan nombor pendaftaran pesakit. Pegawai perubatan atau pakar patologi akan menjalankan prosedur yang dinamakan grossing. Semasa proses grossing, spesimen diperiksa dan direkod segala penemuan. Tisu spesimen akan dipotong dan dibuat hirisan kecil dan diletakkan di dalam kaset. Tisu yang telah dipotong dan diletakkan di dalam kaset oleh pegawai perubatan tadi akan dilukis di dalam buku lakaran tisu oleh JTMP bertugas. Lakaran ini adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau bentuk tisu, saiz dan bilangan tisu.
Ia juga bertujuan untuk mengelakkan sebarang kesilapan berlaku semasa proses embedding nanti. Kaset kemudiannya akan ditutup dan akan disusun di dalam basket untuk diproses. JTMP bertugas akan meletakkan basket yang berisi tisu spesimen ke dalam mesin pemprosesan tisu untuk diproses. Tisu ini biasanya dibiarkan semalaman di dalam mesin pemprosesan tisu kerana ia memerlukan masa lebih dari 12 jam. Di dalam mesin tersebut, tisu melalui beberapa peringkat pemprosesan bertujuan agar bentuk tisu terpelihara bagi membolehkan ia dipotong menjadi hirisan nipis dan dikaji di bawah mikroskop. Setelah tisu diproses semalaman, basket yang berisi kaset tisu tadi akan dikeluarkan dari mesin pemprosesan tisu dan diletakkan pada mesin embedding untuk proses embedding. Embedding adalah proses di mana tisu spesimen akan dijadikan blok tisu untuk memudahkan ia dipotong menjadi hirisan nipis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah lilin parafin dimasukkan ke dalam mold bersesuaian dengan saiz tisu. Tisu kemudian akan dibenamkan ke dalam lilin parafin di dalam mold tersebut. Mold akan ditutup semula dengan bahagian belakang kaset dan disejukkan di atas cold plate yang bersuhu -14 hingga -15 darjah Celsius sehingga ia mengeras menjadi blok tisu. Setelah blok tisu tadi sejuk, JTMP bertugas akan melakukan sectioning. Sectioning adalah proses di mana tisu blok akan dipotong menjadi hirisan nipis 3 hingga 4 mikrometer menggunakan mikrotom. Aspek keselamatan amat dititik beratkan semasa sectioning ini dilakukan. Hirisan dibuat secara bersiri membentuk rebin. Rebin ini akan ditebarkan ke dalam flotation bath untuk memudahkan ia diletakkan di atas slide. Slide tersebut kemudiannya akan dilabel dengan nombor makmal dan RN pesakit. Slide ini kemudiannya diletakkan ke atas hot plate bersuhu 60 darjah Celsius selama 20 minit untuk melekatkan lagi tisu pada slide supaya tisu tidak tercabut semasa proses pewarnaan nanti. JTMP akan masukkan slide ke dalam autostainer untuk proses pewarnaan selama 1 jam 15 minit. Sekiranya dilakukan secara manual, slide bersama rak dimasukkan ke dalam pewarna. Slide diwarnakan dengan pewarnaan hematoksilin dan iosin untuk mewarnakan nukleus dan cytoplasm bagi memudahkan ianya diperiksa bawah mikroskop. Setelah siap diberi pewarnaan, slide akan ditutup dengan cover slip menggunakan larutan cytosil agar ianya dapat diperiksa di bawah mikroskop dan juga agar tahan untuk jangka masa lebih lama.
Setelah selesai semua proses, slide akan disemak sekali lagi dan akan dilabel dengan stiker makmal patologi dan akan disahkan di dalam sistem list sebelum dihantar kepada pegawai perubatan dan pakar perubatan yang bertugas untuk pendiagnosan penyakit. JTMP memberikan slide-slide tisu yang telah siap diproses tadi kepada pakar patologi yang bertugas. Pakar patologi akan mengambil slide tersebut dan memeriksanya satu persatu di bawah mikroskop. Hasil daripada pemeriksaan secara terperinci ini, pakar patologi akan menentukan jenis penyakit berdasarkan perubahan pada rupa bentuk sel. Patologis akan menyediakan laporan histopatologi secara terperinci untuk membantu proses perawatan pesakit.